Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan, kita mula dulu insya-Allah. Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan, hari ini Tanda Berkontok yang ke-174 bercakap tentang tema takwa. 174 tema takwa. Jom kita recall dua siri lalu yang kita bercakap tentang tema takwa. Pertama, panduan sama ada daripada Quran, Sunnah atau sesiapa sahaja, panduan akan memberi manfaat kalau kita takwa. Pertama. Yang kedua, takwa adalah pakaian menutup aib, takwa adalah perhiasan terbaik. Alhamdulillah. Hari ini siri yang ketiga untuk tema takwa. Tanda Berkontok ke-174. Kita masih nak bicara tentang tema takwa. Kali ini kita nak semak firman Allah daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Al-Hujurat ayat ke-13. Kenapa dengan Al-Hujurat 13? Al-Hujurat 13 ni tuan-tuan, satu ayat yang pertama dia ayat yang terkenal. Keduanya, terkenalnya ayat ini ditambah lagi apabila pada pembukaan Piala Dunia Qatar baru-baru ni, ayat ini dibacakan pada majlis pembukaan Piala Dunia dekat Qatar baru-baru ni. So, Al-Hujurat ayat 13 ni adalah ayat yang menariklah untuk kita kupas kaitannya dengan takwa. Berikutnya, kita bagi setting sekejap surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat daripada awal sehingga akhir surah umumnya bercakap tentang adab. Bahkan sekarang ayat 13, ayat 1 sampai 12 Allah menyenaraikan adab-adab. Tata kelola, adab-adab satu orang Muslim sepatutnya ada. Pada ayat yang ke-13, selepas Allah menyenaraikan adab-adab yang banyak itu, adab-adab ini tuan-tuan, secara ringkasnya adalah do and don'ts. Adab-adab yang Allah senaraikan daripada ayat 1 sampai ayat 12 sebelum ayat ini adalah tentang do and don't. Do this, don't do that. Do this, don't do that. Allah membina akhlak kita daripada ayat 1 sampai ayat 12. Ingat tuan-tuan, kenapa perlu saya sentuh tentang akhlak, tentang adab, tentang do and don't ni? Kerana tema kita adalah takwa. Takwa tu apa? Takwa adalah perasaan nak bersihkan diri. Jadi, all these do and don't, semua adab-adab yang diajarkan ni adalah tujuan untuk membersihkan diri. Kenapa kita akan patuhi do and don't tersebut? Kerana takwa adalah nak bersihkan diri dan juga ada perasaan takut kepada Allah. Kita akan laksanakan do and don't ini kerana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, ayat 1 sampai ayat 12 surah ini yang mengajar tentang adab, yang memperelokkan akhlak kita, dia mengajar kita untuk menjadi takwa. Maka kemuncaknya pada ayat 13, ayat yang kita nak bahaskan hari ini. Kemuncak ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kemuncaknya Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Setting surah ini Allah memanggil orang beriman. Orang beriman perlu begini akhlaknya. Orang beriman perlu adabnya begini. Di pertengahan ayat kemuncak surah ini ayat 13, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakar wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada lelaki-lelaki dan juga para perempuan. Korang ni ada yang lelaki, korang ni ada yang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menjadikan kalian ni syu'ub, pelbagai bangsa mudahnya. Wa qabail, pelbagai kabilah. Dalam satu bangsa ada kabilah-kabilah. Seperti mana bangsa mereka adalah Arab, tapi ada kabilah itu, kabilah ini, semuanya Arab. Bani Hashim adalah kabilah Arab. Bani Hashim itu satu kabilah daripada bangsa Arab. Bani Kalb satu kabilah, bangsa Arab. Bani Ghassan satu kabilah, tapi bangsa Arab. Bani Hadramaut satu kabilah, bangsa Arab. Bani Sabak satu kabilah, bangsa Arab. Bani Al-Ash'ari satu kabilah, tapi bangsa Arab. Bani Tamim satu kabilah, tapi bangsa Arab. Maka ayat ni kata, wa ja'alnakum syu'uban liqabail wa qabail. Allah jadikan kalian pelbagai bangsa dan pelbagai puak. Dalam konteks orang Melayu pula tuan-tuan, kita ni Melayu. Bangsa apa? Bangsa Melayu. Kabilah mana? Yang ni Melayu Kedah. Yang ni Melayu Banjar.
yang ni Melayu Jawa, yang ni Melayu Bugis, yang ni Melayu Minang. Banyak kabilah-kabilah. Kita sama-sama pelbagai bangsa dan kita juga dalam satu bangsa pelbagai kabilah. Satu bangsa pun dah tak sama dah. Maka tuan-tuan, ayat ini memberitahu Allah menciptakan kalian ni laki dan perempuan. Allah menciptakan kalian ni ada yang lelaki dan yang perempuan tu dizahirkan dalam pelbagai puak dan juga pelbagai bangsa. Tujuan, kenapa Allah buat laki dan perempuan? Kenapa Allah buat banyak bangsa? Dan kenapa dalam banyak bangsa itu ada banyak kabilah? Tujuan, apa tujuan Allah buat laki dan Allah buat perempuan? Apa tujuan Allah buat banyak bangsa? Apa tujuan Allah buat kabilah? Maka hujung ayat itu li ta'arafu, untuk kalian saling kenal mengenal. Allah buat laki dan buat perempuan supaya laki mengenali perempuan, begini nature-nya, perempuan mengenali lelaki, ini nature-nya. Bangsa-bangsa supaya Melayu faham Cina begini, Cina faham Melayu begini, dan berikut-berikutnya. Kabilah, orang Minang faham orang Jawa begini, orang Jawa faham orang Jawa begini, faham orang Minang bagaimana, faham orang Bugis begitu, dan pelbagai lagi lah. Untuk kita saling kenal mengenal. Adakah, tuan-tuan, Allah sebut tujuan laki perempuan, tujuan pelbagai bangsa dan kabilah untuk saling kenal. Bukan untuk saling menjatuhkan, untuk saling kenal. Apabila kita kenal dengan bangsa lain, puak lain, jantina yang lain, adakah kita nak mengangkat diri kita? Itu adalah perangai jahiliah. Kita kenal bangsa lain, puak lain, dan juga jantina lain dengan tujuan untuk kita mengangkat diri kita. Mengangkat lelaki lebih pada atas perempuan, mengangkat perempuan lebih ke atas lelaki, toxic femininity ataupun toxic masculinity. Ini bukan tujuan kita. Tujuannya adalah untuk saling kenal. Kenal adalah bukan benda buruk. Kenal bangsa lain, kenal jantina lain, kenal suku lain bukanlah benda buruk. Ayat yang saya nak highlight adalah ayat lepas tu. Ayat lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Saya nak highlight di sini bahawa ada perkataan atqakum, yang paling takwa. Dan Allah kaitkan takwa dengan mulia. So tuan-tuan, ketakwaan kita adalah ciri kemuliaan. Takwa kita adalah penentu sama ada kita mulia atau tidak. So mulianya satu orang bukan kerana bangsanya, mulianya satu orang bukan kerana sukunya ataupun kabilahnya, mulianya satu orang bukan kerana jantinanya. Justru itu tuan-tuan, yang memuliakan satu orang adalah pada takwanya. Pada konteks surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 1-12 mengajar kita adab-adab. Maka kalau adab-adab yang Allah senaraikan itu dalam Quran, adab dalam Al-Quran ini merentas bangsa. Adab dalam Al-Quran ini merentas kabilah. Adab dalam Al-Quran ini merentas jantina. Lelaki yang beradab seperti 12 ayat surah Al-Hujurat itu, maka dia orang mulia. Kerana yang paling takwa adalah yang paling mulia. Justru itu, kalau lelaki lebih menepati adab dalam 12 ayat itu, dia yang lebih mulia daripada perempuan tersebut. Namun kalau ada perempuan yang lebih menepati 12 adab ataupun 12 ayat itu, maka dia lebih mulia. Ada kabilah ataupun bangsa yang lebih menepati 12 ayat adab itu, dia adalah yang paling mulia. Adab-adab dalam Al-Quran dan dalam adab dalam sunnah kita ini merentasi kabilah, merentasi jantina, menerasi bangsa. Maka tuan-tuan, takwa adalah ciri yang membuatkan manusia mulia. Komen di bawah tuan-tuan, takwa adalah ciri yang membuatkan manusia mulia. Komen di bawah, takwa adalah ciri yang membuatkan manusia mulia. Apa itu takwa? Takwa adalah ada perasaan takut kepada Allah. Takwa adalah ada perasaan nak bersihkan diri. Takwa adalah membuat satu garisan. Dalam konteks surah Al-Hujurat ni, ini garisan adab-adabnya yang kita perlu petubuhi. Jangan kita langgar adab-adab itu. Buat satu garisan tersebut dan kita patuhi. Orang yang paling mematuhi garisan tersebut adalah orang yang paling mulia. Komen di bawah tuan-tuan, takwa adalah ciri yang membuatkan manusia mulia. Komen di bawah, takwa adalah ciri yang membuatkan manusia mulia. Allah berfirman, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Innallaha alim.
khabir. Allah ni tahu secara mendalam. Allah kenal di kalangan kita siapa paling takwa sekaligus paling mulia. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat sesuatu pagi ni? Kalau tuan dapat sesuatu pagi ni, komen di bawah dan share video ini. Alhamdulillah, saya dapat sesuatu hari ini. Sedikit pengumuman, tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan sedar bahawa ini video rakaman, ini bukan video live. Saya minta maaf, pagi ni saya tak boleh live dengan tuan-tuan. Sebab di saat tuan-tuan tonton video ni, saya sedang bermusafir ke Alustar. Ada sedikit urusan keluarga saya, doakan kemudahan untuk saya. Doakan permudahan musafir saya ni sebab malam ni saya ada kelas dengan tuan-tuan. So, saya akan pulang untuk buat kelas bersama tuan-tuan malam ni. Doakan perjalanan saya perjalanan saya mudah dan doakan kebaikan untuk saya dan untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontot sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah